Selamat petang, salam sejahtera. Baru saja HJJ membubarkan ataupun merombak kabinet baru-baru ini. Hari ini sekali lagi kita digemparkan oleh keputusan HJJ sekali lagi. Kali ini HJJ rombak lagi kabinet beliau. Tapi kali ini melibatkan orang yang lebih mengejutkan. Sebelum kita teruskan, sila tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komen Anda. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita baru-baru ini ialah isu di mana ada cubaan untuk menumbangkan kerajaan GRS, pimpinan pengerusinya yaitu HJJ Noor. Namun demikian, cubaan rampasan kuasa untuk menumbangkan kerajaan itu gagal. Kerana ada beberapa halangan besar, terutamanya tidak mendapat sokongan untuk menjatuhkan HJJ Noor. Hari ini HJJ Noor membuat satu lagi keputusan besar, mengumumkan satu lagi keputusan yang memang sah, luar biasa dan menyengat daripada biasa, apabila mengumumkan rombakan kabinet untuk pembantu Menteri Sabah. Beberapa orang telah digantikan portfolio mereka. Ketua Menteri Datuk Seri HJJ Noor hari ini mengumumkan rombakan pembantu Menteri Negeri yang menyaksikan 3 ahli Dewan Undangan Negeri adun mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu di Kota Kinabalu hari ini. HJJ berkata, Naib Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Ruslan Muharram yang juga adun lumadan akan menjalankan peranan sebagai pembantu menteri kepada Ketua Menteri. Beliau berkata, adun Inanam Peto Gadim PKR dilantik sebagai pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan, manakala adun Likas DAP sebagai pembantu Menteri Keuangan. Pelantikan itu juga bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Datuk James Ratib, bekas pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan, yang kini merupakan Menteri Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Rakyat Negeri, dan Datuk Jasni Daya yang memilih untuk melepaskan jawatan Pembantu Menteri Keuangan. Pelantikan dan rombakan pembantu menteri hari ini adalah usaha berterusan untuk menyatukan dan mengukuhkan pentadbiran kerajaan, kata HJJ dalam kenyataan di Kota Kinabalu hari ini. HJJ berkata 4 lagi pembantu menteri bertukar portfolio, iaitu Datuk Seri Dr. Rudi Awah daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai pembantu menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Fairuz Redan GRS sebagai pembantu menteri Belia dan Sukan, Datuk Harun Durabi daripada Barisan Nasional BN sebagai pembantu menteri Sains Teknologi dan Inovasi, dan Datuk Andi Suryada Bandi Barisan Nasional sebagai pembantu menteri Pembangunan Industri. Saya ingin menekankan kepentingan kerajaan negeri di bawah kepimpinan saya untuk berfungsi sebagai satu pasukan padu yang berkongsi aspirasi, sama dibina atas saling percaya dan hormat. Kami memerlukan pasukan yang kuat untuk memacu momentum pembangunan dan memenuhi janji pilihan raya kami untuk rakyat dan negeri, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, saya sangat suka apabila rombakan ini berlaku, kerana memang dilihat rombakan kali ini ada yang tepat pada waktunya, terutamanya apabila melibatkan Datuk Seri Dr. Rudi Awah yang telah digantikan portfolio daripada Pembantu Menteri Sains Teknologi dan Inovasi kepada Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar. Sebagai rakyat yang ada di daerah antara termiskin di Malaysia, saya suka apabila Datuk Seri Dr. Rudi Awah menjadi menteri, pembantu menteri bagi Pembangunan Luar Bandar. Semoga dengan adanya jawatan diberi kepada Datuk Seri Dr. Rudi Awah ini dapat membantu untuk merancangkan dan membantu membangunkan daerah termiskin di Malaysia ini, yaitu daerah Pitas. Ditambah lagi, Datuk Seri Dr. Rudi Awah merupakan ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Pitas. Oleh sebab itulah,
Saya pikir ini satu perkara yang amat baik. Memandangkan Datuk Seri Dr. Rudi Awah pula adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang terbukti amat bekerja keras, mau melakukan apa yang dia cakap, melaksanakan apa yang dia cakap, dia buat. Saudara-saudara sekalian, yang paling penting apabila Haji Ji mengatakan, kami memerlukan pasukan yang kuat untuk memacu momentum pembangunan dan memenuhi janji pilihan raya kami untuk rakyat dan negeri. Saudara, saya seperti Anda juga semua. Kita mahu supaya semua ahli politik, ahli Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen yang ada di Malaysia, tolonglah sedar diri. Waktu Anda berkempen dalam pilihan raya baru-baru ini, Anda telah menabur 1000 janji kepada semua rakyat Malaysia. Anda telah menabur 1000 janji untuk membangun rakyat Malaysia, bahkan di kawasan Anda sendiri. Namun demikian, ada ahli politik, ada pemimpin-pemimpin yang sudah berjadi lantik, tiba-tiba hilang entah kemana. Tiba-tiba pula janjinya tinggal janji manis entah kemana. Lupa atau buat-buat lupa, kita pun tak tahu. Kami bersyukurlah kerana di kawasan kami mempunyai ahli Dewan Undangan Negeri yang baik seperti Datuk Seri Rudi Awah. Janji tetap janji, janji telah dilaksanakan. Namun bagi mereka yang sudah lupa diri, yang sudah lupa bahawa mereka menang kerana diundi oleh rakyat, cepat-cepatlah sedar diri. Nanti sudah terhantuk baru tengadah. PRU tidak lama lagi, bagi Sabah tidak lama pun. Paling lama tinggal 2 tahun kita akan melakukan pemilihan sudah. Jadi waktu itulah kami akan menagih janji Anda. Jangan lupa, kami juga punya hak untuk menagih janji. Jadi saya mau akhiri ulasan kali ini dengan saya menghormati apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Sabah, yaitu memenuhi janji pilihan raya untuk rakyat dan negeri Sabah. Baguslah kalau ini terlaksana dengan secepat mungkin. Yang sedihnya, hanya tinggal 2-3 bulan pilihan raya, barulah janji itu teringat semula. Janji menutup lubang jalan raya, 2-3 tahun tidak terlaksana. Tiba-tiba mahu pilihan raya, tiba-tiba aktif pula menutup lubang di sana sini. Tiba-tiba aktif pula buat jambatan. Jambatan yang telah dibuat balik. Itulah yang selalu berlakukan. Janganlah tunggu sampai detik-detik akhir mau pilihan raya sudah baru-baru tiba-tiba muncul lah pula kan. Orang menuri getah dia pun ikut juga menuri getah kan. Orang menumbak sawit dia pun ikut juga menumbak sawit kan. Saya berharap dengan adanya rombakan terbaru kabinet Datuk Seri Haji Ji Nor ini akan membawa rancangan lagi pembangunan kepada Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.